Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Wabillahi syaitanir rajim. Bismillah. Iya, kenapa? Suratul Muzin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu taala bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Baik, masih lagi dalam perbincangan adawatu nasbil fi'il mudhari'. Huruf-huruf yang mana dia menasabkan fi'il mudhari'. Semalam kita dah bincang berkenaan kisim yang pertama. Bahagian yang pertama. Untuk huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama tu huruf tu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Bahagian yang kedua bukan huruf tu tetapi ada an. Huruf an masdariyah yang tersembunyi di antara huruf tu dan fi'il mudhari'. Dan an masdariyah itulah yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey, harus. Kemudian bahagian yang ketiga huruf yang disembunyikan an masdariyah di antaranya dan fi'il mudhari'. Jadi an masdariyah itu juga yang menasabkan fi'il mudhari', bukan huruf itu. Tetapi kita panggil dia wujuban. An mudmarah wujuban. Beza bahagian yang kedua dengan bahagian yang ketiga ni, bahagian yang kedua an mudmarah jawazan, an mudmarah. Yang bahagian yang ketiga ni an mudmarah wujuban. Maksud jawazan dan wujuban, maksudnya jawazan tu kita boleh mengungkapkan dia dekat lafzi. Kita boleh tulis je secara jelas. Kita tak dia kata kita zahir lafzan. Misalnya kita sebut dia dan kita tulis dia dalam ibarah tersebut. Manakala kalau macam al-mudmarah wujuban, kita wajib untuk menyembunyikannya. Al-mudmarah ni, terjemahan al-mudmarah tu adalah huruf an yang mudmarah, yang tersembunyi. Mudmarah maksudnya tersembunyi. Tersembunyi di antara apa? Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'. Semalam kita dah bincangkan pasal kisim yang pertama. Kisim yang pertama tu huruf itu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menjadi mansub, menjadi fathah dengan sebab 4 huruf ni. Apa dia? Ain, lan, kai, izan. Betul? Okey. So, sambung pada muka surat yang 116. 116 Al-Qismus Sani. Bahagian yang kedua. Okey. Al-Qismus Sani, bahagian yang kedua. Muka surat 116 Adatun tansibul fi'lal mudhari'a bi'an al-mudmarati ba'daha jawazan wa hiya lamu ta'lili. Sebab apa Ustaz baca bi'an al-mudmarati? Sebab apa al-mudmarati pada bawah? Sebab dia akan menjadi sifat kepada an. An tu huruf. Okey. Kemudian kita kan dah pernah bincang sebelum ni, kalau huruf ni la mahalla laha min al-i'rab. Dia tak ada mahal pada i'rab. Tetapi sini bi'an kat sini, tulisan dekat sini bi'an, an tu kita panggil dia i'rab hikayat. I'rab hikayat. Tulis je, korang catat je dulu i'rab hikayat. So bila i'rab hikayat ni ada mahal. Tak mahal. So kita akan cakap an tu i'rab hikayat, mahal dia mahal jar. Sebab apa? Menjadi majrur kepada ba. Dimasuki ba. So bolehlah bila mana an tu menjadi mausuf, maka bolehlah an al-mudmarati kita baca yang kasrah sebab menjadi sifat kepada an. Okay. Sebab asalnya perkataan bi'an al-mudmarati ni, asalnya bila cakap an kan huruf masdar. Kan kita dah bincang semalam, kerana an huruf masdar la mahalla laha min al-i'rab. Dia tak ada mahal
kepada i'rab. Habis ni Ustaz letak mahal pula. Ustaz letak mahal di an. An tu dia berada pada mahal jar. Sebab masuki huruf ba. Sebab apa Ustaz letak mahal? Sebab an kat sini, ni tulisan ni, an ni adalah i'rab hikayat. I'rab hikayat ni dia ada mahal. I'rab hikayat ni maksudnya penceritaan. Penceritaan. Nanti termasuk saya akan terang korang. Dia ada bab yang khusus tentang i'rab hikayat. Cuma buat note dekat situ. Okay. Al-qismu tsani adatun tansibul fi'lal mudhari'a bi an al-mudmarati ba'daha jawazan wa hiya lam ta'lil. Lam ta'lil. Lam baris bawah. Terjemahan dia kerana. Okay. Semalam saya cakap kan, lam ni bila mana lam baris bawah, lam ni ada banyak kan baris bawah kan. So macam ada lam baris bawah tu dia lam jar, bagi kepunyaan, kerana. Ataupun ada lam fi'il amar baris bawah juga. Bila masuk pada fi'il amar, kemudian fi'il amar itu jazam kan. Itu lam fi'il amar, dia function dia menjazamkan fi'il amar. Lepas tu ada juga lam kai, lam ta'lil. Ni lah lam ta'lil, dia masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian dia menjadikan fi'il mudhari' itu mahal dia mansub, nasab dengan fathah. Nasab dengan fathah. So macam-macam lam. Cara nak kenal dia, kalau kita tengok lam tu baris bawah, kemudian dia masuk pada fi'il mudhari', menjadikan fi'il mudhari' itu mansub baris atas, maka itu adalah lam ta'lil. Okey, contoh. Okey, misalul awal, contoh yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minasir. Okey, surah Taha. Inna amanna, sungguhnya kami beriman, meyakini Tuhan kami terhadap Tuhan kami, liyaghfira lana, agar dia mengampunikan bagi kami akan dosa-dosa kami. Khatayana. Khataya. Jamak kepada khati'atun. Mufradnya khati'atun, jamaknya khataya. Okay. So, mahal syahid dia, benda yang kita nak tengok, tempat yang kita nak tengok. Tempat yang kita nak tengok, mahal syahidnya dekat liyaghfira lana. Okay. So, li, lam baris bawah. Bila mana masuk pada fi'il mudhari', kemudian yaghfira, fi'il mudhari' itu mansub. Jadi confirm dia adalah lam ta'lil. Kalau lam ta'lil, terjemahan dia kerana boleh, agar pun boleh. Ta'lil tu maksudnya kerana, sebab. Okay. So, mana al-mudmarahnya? Sebab dia cakap bahagian kedua ni, bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari', bukan huruf ni yang menasabkan fi'il mudhari'. Macam ni lam ta'lil dekat yaghfira lana ni kan. Bukan li, bukan lam ta'lil ni yang menasabkan fi'il mudhari', bukan. Di antara lam dan yaghfira lana tu, dia ada an masdariyah yang mudmarah, yang tersembunyi. Jadi kalau ikutkan i'rab, lam tu kita akan cakap dia adalah lam ta'lil je. Lam ta'lil je. Mabni 'alal kasri, la mahalla laha min al-i'rab. Okey, kemudian yaghfira. Yaghfira, i'rab dia fi'lul mudhari'un wa huwa mansubun bi an mudmaratan jawazan. Itu i'rab dia. Fi'il mudhari' yang mana dalam keadaan mansub dinasabkan dengan sebab an yang tersembunyi secara harus. Okey, maksudnya apa? Secara harus. Secara harus dekat antara lam dengan yaghfira tu, secara harus maknanya kita boleh nak keluarkan dia, takdirkan dia. Tahu kita boleh nak keluarkan dia. Itu maksud secara harus. Harus disembunyikan. An mudmarah jawazan. Harus an yang disembunyikan secara harus. Maknanya secara harus dia disembunyi. Boleh je kita nak keluarkan dia.
So kalau keluarkan macam mana? Li an yaghfira lana. Li an yaghfira lana. Macam tu. Okey, misal ni contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Contoh yang kedua, agar yudkhila, agar dia memasukkan, iaitu Allah yudkhila, agar dia memasukkan orang-orang yang beriman daripada kalangan perempuan lelaki wal mu'minat, perempuan, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, pada syurga yang mana mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Okey, liyudkhila, taklil. Itu lam tu adalah lam ta'lil. Sebab apa dia cakap dia lam ta'lil? Sebab dia masuk pada fi'il mudhari' lalu dia menasabkan fi'il mudhari'. Tengok fi'il mudhari' tu dalam keadaan fathah. Yudkhila, adkhala yudkhilu. Asalnya adkhala yudkhilu idkhalan. So yudkhilu, yudkhilan, yudkhiluna. Bila masuk lam ta'lil menjadi yudkhila. So sini bila mana kita cakap lam ta'lil, kita akan i'rabkan dia yudkhila. Tengok saya i'rab yudkhila. Fi'lun mudhari'un, di fi'il mudhari'. Wa huwa mansubun, dia dinasabkan dengan sebab bi'an mudmaratan jawazan. Dengan sebab an yang tersembunyi secara halus. Bukan dia dinasabkan dengan sebab li. Lam ta'lil bukan. At-tawdihu. Iza ta'ammalta al-fi'l al-mudhari'a, apabila kau melihat kepada fi'il mudhari', yakni yaghfiru, yudkhilu, fi hadaini al-misalaini, pada dua contoh ini, wajadtahu mansuban, kamu akan mendapatinya dalam keadaan nasab, wa dhalika li'annahu subiqa bi adati nasbin. Dan itu kerana dia didahului dengan huruf yang menasabkan. Wa hiya al-lamud dalatu 'ala ta'lil. Dia adalah huruf lam yang menunjukkan kepada ta'lil. Ta'lil maksudnya sebab, kerana. Wa yu'rabul fi'lu fi hazaini al-misalaini, dan di'irabkan fi'il tersebut pada dua contoh ini fi'lan mudhari'an mansuban bil fathati zahirah. Fi'il mudhari' yang mansub dengan fathah yang zahir, li'annahu subiqa bi adati nasbin, kerana dia dilalui dengan huruf nasab. Apa? Huruf nasab. Apa? Lam ta'lil tu lah. Tapi dia ke menasabkan fi'il mudhari'? Bukan dia. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah ain mudmarah jawazan, yang tersembunyi. Ain yang tersembunyi secara halus di antara lam dan fi'il mudhari'. Okey, wal lamu tu'rabu, dan lam itu di'irabkan. Ni lam ta'lil. Lam ta'lil itu dia di'irabkan menjadi harfu. Okey. Wallamu tu'rabu, lam itu di'irabkan akan dia harfa ta'lilin, menjadi huruf ta'lil. Huruf ta'lil lah, sebab terjemah sebab, kerana, agar kan. Okey. Harfa ta'lilin mabniyan 'alal kasri ma la mahalla laha min al-i'rab. Huruf ta'lil yang mabni 'alal kasri, mabni dengan pada bawah, la mahalla laha min al-i'rab. Yang macam biasalah. Jadi kalau huruf ni dia tak ada mahal daripada i'rab. Okey. Tu kisim yang kedua So kisim yang kedua ni yang mana bukan, memang huruf nasab. Semua huruf nasab. Cumanya yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada beza. So kisim yang kedua ni yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an mudmarah, an yang tersembunyi secara halus di antara lam ta'lil dan fi'il mudhari'. Okey. Al-qismus salis, muka surat 117 Al-qismus salis, bahagian yang ketiga pula. Okey, bahagian yang ketiga. Adatani tansibul fi'lal mudhari'a bi an al-mudmarati ba'daha wujuban. Wa huma hatta lamul juhud. Okey. Bahagian yang ketiga, dua huruf. Adatani. Adatani itu adalah isim musanna, tasniah daripada
Mufrad. Mufrad dia apa? Adatun. Tasnya dia adatani. Jamak dia adawat. Adawat. So dia tergolong dalam jamak muannas salim. Okey. Dua huruf yang mana menasab. Okey. So adatani tansibul fi'lal mudhari'ah. Okey. Adatani tansibul fi'lal mudhari'ah. Kau kena betulkan tu. Adatani dua huruf yang yang tansibani sebenarnya. Tansibani. Okay. Sebab apa Ustaz baca tansibani? Dekat ibarah ni dia cakap tansibu. Tansibu. Dia mufrad. So, kalau kau nak jadikan ada tadi, bila mana tansibu, dia mufrad kan? Mufrad, dia sirah wahid, wahid, mu'annas wahid. Jadi kau nak marjakkan domir tu ke mana? Sebab adatan itu musanna. So adatan itu mausuf. Mestilah dia punya sifat dia. Oh sorry. Adatan itu dia musanna. So bila mana tansibu, dia wahid. Kau kena letak dia tansibani. Dua adat yang menasabkan oleh mereka berdua akan fi'il mudhari'. Tak boleh guna lafaz mufrad. Tahu? Yang boleh ni kalau tansibu, kalau sebelum dia tu jamak. Jamak taksir. Jamak taksir bi ghairi akil. Kalau akil, oh sorry, yang jamak taksir yang ghairi yang akil. Ini musanna ada tani. Okey. Okey, kemudian ada timbul soalan tau. Boleh tak kita jadikan ada tani tunsabul fi'lul mudhari'u? Dua adat, dua huruf yang dinasabkan akan fi'il mudhari'. Boleh tak tunsabul fi'lul mudhari'? Boleh tak macam tu? Kita tak dalam marjak domir tan tunsabu tu dekat adatan. Kita buat ada fi'il majhul. Boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab adatan ni tu mausuf. Kemudian tansibu memanglah lepas pada tu jumlah. Tetapi kalau mausuf selepas dia tu jumlah yang menjadi sifat kepada mausuf, dia mesti kena ada rabit, pengikat. Pengikat dia sama ada domir ke apa ke yang kembali kepada mausuf. Jadi tak ada sini. Tak ada dekat jumlah tansibul fi'l mudhari'ah ni tak ada domir yang mana kembali kepada adatan. Sebab itulah tak sesuai untuk kita letakkan fi'il majhul tunsabul fi'lul mudhari'u. Tak sesuai. So yang paling sesuai ialah kita jadikan adatani tansibani al-fi'lal mudhari'ah. Dua huruf yang menasabkan oleh mereka berdua, dua huruf akan al-fi'lal mudhari'ah. Okey, betul kan tu? Jadi kalau korang tanya kan, kalau korang tanya sebab apa kadang-kadang kitab Arab ni dia ada salah dari segi i'rab dia, dan sebab apa kadang-kadang padahal orang Arab kan, padahal orang Arab. Okey, sebabnya Ustaz pernah tengok. Ustaz pernah tanya pada ustaz-ustaz ke? Ustaz lah. Okay, cetakan yang mana bukan pengarang dia, bikin sendiri. Pengarang dia letak dalam naskah. Kemudian dia cetak. Tempat cetakan itu, orang yang tulis ni dia bukanlah pengarang sendiri sebenarnya. Melainkan cetakan Darul Minhaj. Sebab itulah kalau tengok kitab yang mana cetakan Darul Minhaj dia paling mahal sekali, betul? Berbeza dengan Darul Fikir, Darul Hadis, Darul Taufiqiyah, Darul Maktabah Islamiyah, semua tu. Sebab apa? Cetakan Darul Minhaj ni, pengarang yang tulis kitab tu, kemudian bila cetak, pengarang dia akan kembali kepada pengarang balik, kemudian pengarang akan tashihkan balik. Dari segi tulisan, dari segi i'rab, dari segi nahwu, dari segi saraf. Manakala selain daripada Darul Minhaj, dia tak buat macam tu. Pengarang akan bagi kitab dia. Kitab dia kemudian
dia akan serah kepada tempat cetak. Tempat cetak tu dia akan tulis. So, relevan dah kalau ada salah macam ni. Kan? Macam ni. Salah kan? Sepatutnya dia letak fi'il tansibah ni. Tapi dia tak letak. So, kemungkinan orang Arab. Tetapi yang dia tak mahir dalam ilmu nahwu sarf kan? Okay, so korang betulkan tu Okay, betul bi'an al-mudmarati. Sebab apa Ustaz baca an al-mudmarati? Sama macam tadi juga penerangan dia. Sama macam tadi. Walaupun kita cakap bi'an al-mudmarati. An, huruf an tu kan. La mahalla laha minal i'rab. Tetapi Ustaz baca yang Ustaz dapat kita akan cakap an dekat sini dia adalah i'rab hikayat. Jadi kita akan letak di i'rab juga. I'rab dia apa? Mahal majrur. Dia memang mabni ala sukun tapi mahal majrur sebab menjadi jar kepada bi. Kemudian dia mausuf. Kemudian bila mana dia mausuf sesuailah kita letak sifat dia adalah kasrah. Okay. Bi'an al-mutmarati Bila orang tanya sebab baca al-mutmarati, sebab dia akan menjadi sifat kepada an. An itu, an kat sini, an kat perkataan ni, dia mahal majrur. Menjadi jar kepada bi, huruf jar. Lepas orang tanya balik, bukan an, tak ada mahal ke? Sebab an ni huruf. Kita dah bincangkan, an harfu masdarin, la mahal laha min i'rab. An huruf, huruf mana mahal? Tapi kenapa kalau tak mahal? Sebab dekat sini kita jadikan dia sebagai i'rab hikayat. Sebagai penceritaan sahaja. Contoh macam korang cerita macam ni. Okay. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. So kalau ikutkan, di sebab itulah terus i'rab hikayat. Aqra'u, aku membaca. Sepatutnya apa? Sorry. Okay. Contoh macam korang nak cerita kan. Okay. Kisah ni, kisah. Kisah Zaidun. Contoh kita ambil satu kisah. Fatimatu Jamilatun. Fatimah yang cantik. Fatimatu Jamilatun. Apa yang Arab dia? Fatimatu Jamilatun. Fatimatu ghair musharif. Okay. Kemudian, itu sebuah buku. Fatimatu Jamilatun. Korang nak buat. Sekarang korang buat ayat. Aqra'u. Aku membaca. Aqra'u. Korang akan baca apa? Aqra'u Fatimata Jamilatan ke? Aqra'u Fatimatu Jamilatun. Sebab sepatutnya aqra'u, aku membaca. Fi'il fa'il kan? Kemudian lepas dia ada maf'ul. Maf'ul hukum dia mansub. Sebab apa korang baca Fatimatu Jamilatun? Sebab apa? Sebab dia adalah i'rab hikayat. Maknanya aku membaca akan buku yang bernama Fatimatu Jamilatun. So korang tak perlu ikut i'rab nahwu. Sebab itu adalah i'rab hikayat, i'rab penceritaan. Faham tak pasal i'rab hikayat ni? Okay. Tu juga tu selingan lah pasal i'rab hikayat. Dia benda ni tak ada kat kaedah sebenarnya. Tak ada kaedah. Tapi kalau i'rab hikayat ni tak ramai orang tahu. Cuma dia ada kat Alfiyah. So tak semestilah korang baca Aqra'u Fatimata Jamilatan tak. Aku baca akan buku Fatimah yang cantik tak. Kau boleh baca juga Aqra'u Fatimatu Jamilatun. Bila orang tanya kenapa marfu' bukan patutnya masuk ke? Sebab dekat buku cakap macam tu Fatimatu Jamilatun. So kita orang ikut buku. Penceritaan buku ni Fatimatu Jamilatun. So dia adalah i'rab hikayat. Tapi mahal dia mahal apa? Mahal dia mahal maf'ul bih. Mahal masuk menjadi maf'ul bih. Kepada okay, macam tu lah juga.
bi'ain al-mudmarati. Sebab tu saya baca bi'ain al-mudmarati. Ain tu walaupun dia huruf la mahalla laha min al-i'rab, tapi kita letakkan dia ada mahal. Sebab kita jadikan an tu i'rab hikayat. Penceritaan tentang huruf masdar tadi tu. Okey, jangan dah begini. Okey, bi'ain al-mudmarati ba'daha wujuban wa huma hatta lamul juhud. Huruf hatta dan lamul juhud. Hatta ni terjemahan dia hatta ni hatta huruf ghayah. Hatta huruf ghayah lah. Ghayah maksudnya sampai akhir lah. Sehinggalah kan, sehingga. Yang kedua lamul juhud. Lamul juhud ni lam yang membentuk pengingkaran. Lam yang berbentuk pengingkaran. Sebab juhud ingkar. Okay. Sebenarnya orang tak ada ulama kita perselisihkan. Sebab dari segi terjemah dia tak memberi makna pengingkaran. Sedangkan dia punya perkataan dia cakap lamul juhud. Lam yang berbentuk pengingkaran. Tapi kenapa terjemah dia tak macam ingkar pun? Nanti kita akan tengok dekat akhir bab ni. Akhir muka sebelah dia akan beritahu. Okey. Misal awal. Contoh yang pertama qauluhu ta'ala. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Al-Baqarah ayat 1-2. Tengok dulu terjemah dia. Okey, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Fa'fu dan maka kamu maafkanlah oleh kamu, wasfahu dan berlapang dadalah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga mendatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintahnya. Fa'fu, maafkanlah oleh kamu, wasfahu, berlapang dadalah, hatta ya'tiya, sehinggalah datang oleh Allah SWT bi amri, dengan perintahnya. Okey, tengok dekat mahal syahid dia. Mahal syahid tempat yang kita nak tengok dekat hatta ya'tiya. Okay. So ya'tiya daripada fi'il mudhari', hatta ya'ti ityanan. Ya'ti, ya'tiyani, ya'tuna asal fi'il mudhari'. Kemudian bila dia menjadi nasab, ya'tiya, ya'tiya, ya'tu. Okay, so ini ya'tiya ni sighah wahid muzakkar. Dia menjadi mansub. Mansub sebab apa? Sebab ada huruf adawat nasab iaitu hatta. Tetapi hatta ni ke yang memansubkan ya'tiya? Tak. Bukan. Yang menasabkan ya'tiya adalah an mudmarah wujuban. Huruf an yang disembunyikan secara wajib. Wajib disembunyikan. Tak boleh kita zahirkan dalam ibarah. Tak boleh. So ya'tiya. Ya'tiya kita akan i'rabkan dia fi'lul mudhari'un wa huwa mansubun bi an mudmaratan wujuban. Fi'il mudhari' yang nasab dengan sebab an yang tersembunyi secara wajib. Wajib. Okey. Okey, contoh yang kedua, misal usani qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Okey. Tengok contoh dia, mahal syahid dia dekat hatta yaqula. Sekejap Oh, bising lah.
Okey, okey. Seterusnya dekat ni hatta yakula tu Tengok mana syahid dia. Tempat kita tengok hatta yakula. Yakula asal daripada fi'il yakulu, yakulani, yakuluna. Kemudian bila mana yakula sirah tasniah tu bila mana dia masuk kita akan buang nun ra. Macam kita bila dia masuk kalau sirah wahid dia semua akan menjadi fathah. Kalau sirah tasniah jamak muzakkar ghaib dengan jamak muzakkar hadir dengan wahid muannas hadir dia akan masuk dengan dibuang nun i'rabi. Ni dibuang nun i'rab. Sepatutnya yaqulani. So masuk hatta. Hatta huruf ghaya. Huruf ghaya lah ada waktu nasbi. Tapi yang menasabkan yaqula itu adalah an mutmarah wujuban. An yang tersembunyi secara wajib di antara hatta dan yaqula. Okey. At-tawdihu, penerangan. Iza ta'ammalta al-fi'l al-mudhari'a, apabila kamu melihat kepada fi'il mudhari' iaitu ya'tiya, yaqula fi hazainil misalaini wajadtahu mansuban. Pada dua contoh ini kamu akan mendapati dalam keadaan mansub. Wazalika li'annahu subiqa bi adat nasbin. Itu kerana didahului dengan huruf nasab, yakni hatta. Wa hiya tufidul ghayati, dan dia memberi faedah ghayah. Ghayah ni maksudnya sehingga ke akhir, sehingga ke hujung lah. Awit ta'lil, ta'lil kerana. So maknanya hatta ni boleh terjemah dua. Sama ada kalau nak terjemah sehingga ataupun ta'lil, terjemah kerana. Okay. Wa yu'rabu al-fi'lu ya'ti, dan di'irabkan fi'il ya'ti fil mithalil awal, pada contoh yang pertama itu sebagai fi'lan mudhari'an. Fi'il mudhari' mansuban bil fathati zahirah, yang dinasabkan dengan fathah zahirah. Li'annahu subiqa bi adati nasbin. Itu kerana didahului dengan huruf nasab. Wa yu'rabu al-fi'lu yaqula, dan di'irabkan fi'il yaqula fil misal tsani, pada contoh yang kedua sebagai fi'lan mudhari'an, fi'il mudhari' mansuban bi hasfin nun, dinasabkan dengan dibuang nun, li'annahu min al-af'al al-khamsah. Fi'il mudhari' bila mana af'al al-khamsah dia dinasabkan dengan dibuang nun. Okey. Wa tu'rabul adatu hatta, dan di'irabkan huruf hatta. Haraf hatta apa? Hatta i'rab dia hatta harfu ta'lilin, huruf ta'lil, wa ghayatin, dan huruf ghayah. Mabniyan 'ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Dia mabni 'ala sukun, tiada mahal baginya daripada i'rab. La mahalla laha, jangan la mahalla lahu. La mahalla laha. Bila orang tanya sebab apa la mahalla laha? Sebab hatta ni muannas, huruf. Al-hurufu kulluha muannasun. Huruf itu semuanya muannas. Jangan salah. Okey. Contoh apa pula ni? Tu tadi dah habis. Hatta. Sekarang ni masuk contoh pada lamul juhud. Lam yang berbentuk pengingkaran. Okey. Contoh yang ketiga, misal salis, contoh yang ketiga, qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Masyahid dia dekat liyudi'a. Masyahid dia dekat liyudi'a. Okey, so dia cakap lam ini adalah lam juhud, lam yang berbentuk pengingkaran. Sekarang korang tengok dekat terjemah. Apa terjemah dia? Ada terjemah ingkar tak? Cik, cik. Okey. So terjemahan dia. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Cara tengoklah. Wa ma kana Allah, dan tidak adalah Allah itu liyudi'a imanakum, akan sia-siakan iman kamu. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan iman kamu. So mana ingkar kat situ? Mana lamul juhud dia? Kata lamul juhud, lam yang berbentuk pengingkaran, terjemah juhud ni ingkar. Sebab itulah
ada sebagai ulama tak setuju dia dipanggil lam juhud. Dengan kata lain, dia dipanggil nafi takkid sahaja. Dia menguatkan penafian. Lam harf munafiin wa takkidin. Huruf yang menafikan dan mentakkidkan. Dia mentakkidkan apa? Tu, penafian. Sebab makan Allah tu, tidak adalah Allah SWT kan? Makana. Fi'il ba'id Ba'id dengan istimrari kan? Makana. Tidak adalah Allah SWT itu akan liyudi'a, sia-siakan keimanan kamu. So lam tu dia masuk, dia memberi makna penafian, nafi, dan dia menguatkan penafian. Tak ada pengingkaran. Sebab itulah ada setengah ulama tak setuju. So dalam kitab ni dia letak lamul juhud. Sebab apa dia letak lamul juhud? Sebab dia nak bezakan dengan lamut ta'lil. Nanti saya cerita lagi. Okay, misal rabi', contoh yang keempat, qauluhu ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum tariqa. Terjemahan dia, tidak adalah Allah itu, lam yakunillah, tidak adalah Allah itu liyaghfira lahum, akan mengampuni kamu, wala liyahdiyahum, dan tidak dia akan memberi petunjuk kepada kamu, tariqan, akan suatu petunjuk. Tariqan, jalan lah, tapi kita cakap petunjuk. So mahal syahid dia, tempat yang kita nak tengok dekat liyaghfira, dia kita cakap mansubun, dia dinasabkan dengan sebab ada huruf lamul juhud, lam ingkar, lam juhud. Tetapi terjemah dia ingkar tak? Tak. Dia tak terjemah ingkar. Tak. Dia tak terjemah ingkar. Dia hanya terjemah dia penafian sahaja. Menguatkan penafian. Lam yakunillah. Tidak adalah Allah SWT akan ampunkan dosa kamu. Dia menguatkan penafian. Contoh terjemah yang diingkar apa tahu? Tengok ni. Contoh macam perkataan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Man tu kita akan panggil dia istifham ingkar. Tahu sebab apa? Sebab dia macam pertanyaan tetapi dia bentuk peingkaran. Tahu terjemah dia apa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah lagi yang paling baik perkataannya kalau nak dibandingkan daripada orang yang menyuruh pada jalan Allah SWT? Ada peingkaran tak? Ada peingkaran. Contoh macam kat kelas korang Okay. So kelas korang ada budak pandai seorang. Lepas tu cikgu korang tanya. Kelas korang yang paling pandai tu nama dia Ali. So cikgu korang tanya. Korang ni semua takkan dapat nombor 1 lah. Dalam periksa. Siapa lagi yang lebih pandai daripada Ali? Itu pertanyaan ke? Itu pertanyaan tetapi berbentuk peingkaran. Itu kalau macam ada peingkaran. Tapi ni tak ada langsung peingkaran. Dia hanya menguatkan penafian saja. Sebab itulah ulama tak setuju. Okay. So dua contoh ni. Liyudi'a dengan liyaghfira. Lamul juhud. Kita akan cakap fi'il mudhari' itu dia nasab mansubun bi'an mutmaratan wujuban. Dengan sebab an yang tersembunyi secara wajib di antara lam dengan fi'il mudhari' itu. Okay. Kemudian, mesti korang tanya kan, habis Ustaz, macam mana nak bezakan di antara lamul juhud dengan lam ta'lil? Lam juhud tu baris bawah. Lam ta'lil pun baris bawah. Dua-dua menasabkan fi'il mudhari'. Macam mana kita nak bezakan? Sebab kalau lam ta'lil, dia dinasab, fi'il mudhari' itu akan dinasabkan dengan an mudmarah jawazan, an yang tersembunyi secara harus. Manakala kalau lam juhud, dia dinasabkan dengan an mudmarah, an yang tersembunyi secara wajib. So macam mana? Macam mana nak bezakan di antara lam ta'lil dengan lam juhud? Jawapan dia. Ambil notes ni. Ni tak ada. Tak ada dekat buku ni. Notes. Okay, apa ni? Notes dia adalah beza lam juhud dan lam ta'lil. Lam juhud didahului dengan manfi. Lam juhud didahului dengan fi'il naqis dan huruf nafi.
Itu je. Sementara lam ta'lil dia tidak dilalui dengan fi'il naqis dan huruf nafi. Okay. Cuba tengok dekat contoh yang ketiga keempat tadi tu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum dengan lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa. Kita tengok contoh tu. Liyudhi'a, sebelum daripada liyudhi'a tu. Contoh yang ketiga tu ada huruf nafi. Pertama ma, wa ma. Ma tu huruf nafi. Kemudian lepas ma tu ada kana. Kana ni kan fi'il naqis. Kana wa amsa wa asbaha wa atha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa mafakka wa mafatiha wa bariha wa madama wa ta'umat sarf minha. Kana fi'il naqis. Jadi disebabkan ada kana dan ma, so selepas daripada tu ada lam dari bawah, itu adalah lam juhud. Okay, tengok contoh yang kedua. Misal yang keempat tu, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ada tak nafi, huruf nafi ada? Ada lam. Lam tu kan nafi jahat bilam. Dia tu masuk huruf nafi ke? Kau belajar fi'il ta'rif dekat tasrif sarf tu kan. Kemudian fi'il naqis di mana? Yakun. Yakun. Kana yakunu kaunan. Itu fi'il naqisah lah. Af'alu naqisah. So lam itu, liyaghfira tu lam tu adalah lam juhud. Okay, cuba kau tengok dekat ni. Dekat contoh yang pertama dan contoh yang kedua dekat muka surat ni 116. 116 bawah sekali. Qismus Tsani bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, contoh yang pertama dan contoh kedua. 116. Dapat? Okey, jumpa Tengok misalul awal, contoh yang pertama tu. Qauluhu ta'ala, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. So lam itu lam apa? Tak. Okey, terima kasih. Okey, lam tu lam apa? Lam juhud ke lam ta'lil? Itu lam ta'lil. Sebab apa? Tengok, ada tak nafi dengan huruf nafi, ada tak? Tak ada. Lepas tu af'alun naqisah kana yakunu ada? Tak ada. Itu lam ta'lil. Kemudian contoh yang kedua juga, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Sebelum dia ada huruf ta'lil tak? Liyudkhila, sebelum liyudkhila ada tak? Ni kat mana lah? Ayat apa? Inna fatahna. Ayat apa ni? Faiz? Inna fatahna fatah mubina liyaghfirallahu ma yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Sebelum tu? Lecet balik. Sebelum tu apa? Kita nak tengok sebelum dia ada fi'il naqis ke tak? Wa yansurakallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu ghafurur. Apa dia? Tak ingat. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini sekarang surah Fatah ayat kelima Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Zakik wa ma ta'akhkhar wa yudhim Ha? Ayat kelima. Wa kana Allahu aliman hakima. Fatu liyudkhilal mu'minin. Allah aliman hakim. Sebelum daripada liyudkhila tu, ada tak? Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana. Okey, so wa kana fi'il naqis betul. Tetapi ada nafi tak? Tak ada. Tak ada wa ma kana Allahu aliman hakima, tak ada. Dia ada wa kana Allah, walaupun dia ada fi'il naqis tetapi dia tak ada fi'il manfi. Tak cukup syarat. Dia untuk menjadi lam juhud mesti kena dua syarat. Yang pertamanya dia kena ada fi'il manfi, huruf manfi. Apa saja huruf manfi? La ke, lam ke, lan ke. Lan pun sama juga, nafi takkid di lan. Kemudian dia ada fi'il naqis, kana yakunu, kaunan. Apa sajalah. Okey, bagus. Okey, dapat kan dia punya notes tu? Beza antara lam juhud dengan lam ta'lil. Lam juhud tu, sebelum daripada lam juhud tu dia ada huruf nafi dan
fi'il naqis. Fi'il naqis iaitu kana lah. Kana yakunu. Bukan semua tau. Bukan amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara, bukan tu. Huruf naqis ni sahaja. Huruf naqis ni sahaja. Huruf naqis kana yakunu sahaja. Kalau lam ta'lil ni tak cukup 2 syarat tu tak? Ke macam? Ha. Lam ta'lil ni memang tak ada 2 syarat tersebut. Itu lam ta'lil lah. Bila ada 2 syarat tersebut, itu adalah lam juhud. Sebab nak jadi lam juhud, mesti kena ada nafi dan fi'il naqis. Huruf nafi dan fi'il naqis. Kalau tak ada, dia takkan jadi lam juhud. Dia akan jadi lam ta'lil. Okey, sebab apa korang nak bezakan dia antara lam ta'lil dengan lam juhud? Dari segi i'rab dia satu. Sebab korang akan i'rabkan dia fi'il mudhari' mansubun bi'ain mudmarah wujuban ke jawazan. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersembunyi secara wajib ke harus. Yang pertama. Yang keduanya, supaya korang tak tersalah kaedah, korang tulis. Sebab kalau kita tahu, kalau lam ta'lil, korang boleh tulis li'an. Boleh tulis dekat perkataan, boleh korang zahirkan. Sebab sembunyikan dia tu dalam keadaan harus sahaja, tak wajib pun. Manakala kalau lam juhud, korang tak boleh nak zahirkan tulis an tu. Sebab sembunyikan dia dalam keadaan wajib. Kalau korang tulis, salah jawapan dia. Kadang-kadang dekat peksa kan, dia tanya tau. Dia tanya. Dia akan cakap li'an. Contoh dia bagi perkataan kan, li'an akuna. So dia akan cakap lam tu, dia bagi jawapan. Lam tu lam apa? Lam ta'lil ke, lam juhud ke, lam jar ke apa? Lam apa? So kalau korang letak lam juhud, salah lah. Sebab kalau lam juhud, an dia, an mudmarah tu, an yang tersembunyi tu tak boleh zahirkan. Yang boleh zahirkan ni lam ta'lil dia. Itu soalan trik juga lah. Soalan trik. Okay, atau dia penerangan. Iza ta'ammal al-fi'l al-mudhari', apabila kamu melihat kepada fi'il mudhari', yakni yadi'a dengan yaghfira, yang kat atas tu lah. Fi hazainil misalaini, pada 2 contoh ini, wajadtahu mansuban, kamu akan mendapati dalam keadaan nasab. Wa zalika li'annahu subiqa bi adati nasbin lamul juhud. Itu kerana didahului dengan huruf nasab, yakni lamul juhud. Wa yu'rabul fi'il misalaini, dan di'il pada 2 contoh fi'il itu. Fi'il al-mudhari'in, fi'il mudhari' mansuban bil fathati zahirah, yang dinasabkan dengan fathah zahirah. Li'annahu subiqa bi adati nasbin, kerana didahului dengan huruf nasab. Wal lamu tu'rabu, dan huruf lam juhud di'irabkan menjadi harfa juhudin, huruf ingkar, huruf jahat. Mabniyan 'alal kasri, mabni 'alal kasri, selama-lamanya baris bawah, la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha, bukan. Okey. Faidatun, ini satu faedah. Hazihi faidatun. Ini satu faedah. Mata takunu lamul juhud nasibatan. Dia dah bagi tahu dah lah. Dia bagi tahu dah. Okey, ini faedah. Benda yang sama lah Puan Sam bagi tahu tadi. Bila lam juhud menjadi, bila lam tu menjadi lam juhud. Okey. Faidatun, mata takunu lamul juhud nasibatan. Bilakah lam juhud menjadi huruf nasibah? La takunu lamul juhud nasibatan illa fi halain. Tidak akan menjadi huruf lam juhud itu sebagai nasibah yang menasabkan fi'il mudhari' kecuali pada 2 keadaan. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya keadaan itu, antusbaqa bima kana, kama fi misal awal, dia didahului, lam juhud itu didahului dengan makana, seperti mana pada contoh yang pertama. Asani antusbaqa bilam yakun, dia didahului dengan huruf lam yakun, kama fil misal sani, seperti mana pada contoh yang kedua. Sepatutnya dicakap je lah kan. Juhud tu tidak akan menjadi lam nasibah bila mana tak cukup padanya 2 syarat. Kan? Kan senang. Tapi sama je lah.
Musonif cakap makana dengan lam yakun, korang pandai-pandai lah cari sendiri. Ma tu huruf nafiah, kemudian kana yakunu tu huruf naqisah. Dia common sense lah, common sense. Okay, jadwalun sebelah 119. Jadwalun tawdihiyun di aqsami adawatin nasbi. Jadual yang berbentuk penerangan untuk aqsami adawatin nasbi, bahagian-bahagian bagi huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Tengok tu dia cakap apa? Al-qismu, bahagian ada 3 kan? So maksudnya huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ni bahagian dia ada 3. Yang pertama apa? Ma yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi. Huruf yang mana? Ma tu kalau terjemahkan huruf. Ma. Jangan terjemahkan sesuatu. Ma tu kalau korang terjemah sesuatu tu dah lapuk. Sesuatu. Memanglah maksud tu sesuatu. Tapi sesuatu korang marjakkan domir. Itu cara terjemah yang cantik. Huruf ma yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi. Huruf yang menasabkan akan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Semalam kan kita belajar kan. Huruf tu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Apa dia? An, lan, kai, izan. An itu adalah an masdariyah, lan itu adalah nafi ta'kid bilan, kai itu adalah kai ta'liliyah, izan pun izan ta'liliyah. Kalau begitu. An terjemahan dia bahawasanya lan sekali-kali tidak, kai supaya, izan jika begitu, kalau begitu. Kalau dekat kitab kuning dia terjemah izan tu dengan segian. Kemudian kita cek balik terjemah segian tu huruf apa? Rupanya huruf izan. So dia punya bahasa Melayu dulu kan lain sikit kan, baku kan, baku. Segian. Okey. Yang kedua, bahagian kedua. Ma yansibul fi'lal mudhari'a bi an al-mutmarati ba'dahu jawazan. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sebab adanya an yang tersembunyi selepasnya huruf tersebut, jawazan, secara harus disembunyikan. Apa dia huruf dia? Lam ta'lil. Lam yang berbentuk ta'liliyah. Kerana, sebab. Lam yang berbentuk sebab, ta'lil, sebab. Okay, bahagian ketiga, ma yansibul fi'lal mudhari'a bi an al-mutmarati ba'dahu wujuban. Bukan ba'dahu. Ba'dahu. Okey, betul, ba'dahu. Huruf yang menasabkan oleh ia akan fi'il mudhari' dengan sebab ada an yang tersembunyi selepasnya huruf itu wujuban, secara harus. Secara wajib disembunyikan. Pada hurufnya hatta. Hatta ni adalah hatta ghayah. Korang terjemahkan dia sehingga. Dia ada 2 ni. Hatta ghayah wa ta'lil kan tadi kan. Hatta ghayah dan ta'lil. Lamul juhud. Lamul juhud dah. Nama je lah lam juhud. Tapi kalau korang tengok terjemahan makna dia nafi ta'kid. Kau coret sikit. Korang buat note sikit dekat lamul juhud. Walaupun dia dipanggil lam juhud, lam ingkar, tetapi dia function dia untuk nafi ta'kid saja. Untuk memberi penafian dan menguatkan penafian itu. Okey, habislah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Adawat. Okay. Kalau korang tanya, sini dia tuliskan ba'dahu jawazan dengan ba'dahu wujuban. Ustaz terjemah selepasnya huruf. Selepasnya huruf. Tahu. Sepatutnya kembali domirnya tu kepada huruf mestilah sebab saya cakap tadi huruf semuanya muannas. Tetapi kenapa sini ditulis ba'dahu muzakkar? Sebab apa? Sebab kembali hu tu kepada ma isim mausul. Kita boleh gunakan dia untuk muzakkar atau muannas. Cuma kita takdirkan ma tu menjadi huruf terjemahan dia. Faham Samalah ba'dahu wujuban. Walaupun dia muzakkar, tetapi kita akan terjemahkan dia dengan huruf lah.
Muannas. Terjemah dia huruf. Sebab al-hurufu kulluha muannasun. Huruf itu semuanya muannas. Okay, habis pasal fi'il mudhari' yang mansub. Kemudian dengan huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Kita akan cuba buat i'rab. I'rab fi'il mudhari' dalam keadaan mansub dengan huruf. I'rab huruf lah. Seterusnya insya-Allah minggu depan kita akan masuk soalan 120 jazmul fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kau kena dia akan cerita pasal jazam pula. Kemudian ada huruf-huruf jazam. Lagi banyak. Okey. Sekarang tu apa persoalan? Boleh kita majlis? Ustaz. Terjemahan izan tadi apa Ustaz? Ya. Terjemahan izan. Izan. Izan kalau terjemah biasa kita guna jika begitu. Kali itu jika begitu kalau begitu. Dua ni lah. Dua ni. Dia jawab balas. Izan ni jawab balas kepada apa ni? Pertanyaan perkataan orang. Nanti aku rumah kamu. Kemudian kalau bahasa Melayu dia apa? Kalau begitu, saya akan ikram kamu. Jika begitu, saya akan ikram kamu. Jika segitu, macam tu lah. Faham? Jawab syarat. Ya, jawab kepada syarat. Masa Ustaz. Jawab kepada syarat. Sekejap, sorry. Tak juga syarat. Itu statement tu salah. Tahu sebab apa? Sebab tak semestinya syarat. Syarat tu salah satu. Tapi tak semestinya syarat. Mungkin ayat penyata macam Ustaz cakap dengan kau kan. Ustaz cakap dengan awak. Faiz, Ustaz nak datang rumah awak minggu ni tau. Awak cakap apa? Okey Ustaz. Okey. Ustaz hanya bagi tahu penyata. Faiz, Ustaz nak datang rumah awak minggu ni. Penyata je. Dia tak ada syarat. Syarat ni macam jika. Jika Ustaz datang dekat rumah awak, itu syarat. Kemudian jawab kepada syarat tu, maka. Ataupun, kalau begitu. Kalau begitu, izan boleh juga izan. Saya akan ikram kamu. Tetapi, betul, jawab kepada syarat. Tetapi ada lagi. Izan ni, dia boleh menjadi jawab kepada penyataan. Penyataan dia apa? Macam saya cakap dengan kau, Faiz, Ustaz nak datang rumah kamu. Tu izan ukrimaka. Saya akan ikram kamu. Tahu? So izan ni bukan dia jawab kepada syarat sahaja, bukan. Tetapi dia boleh menjadi jawab kepada ayat penyataan yang orang katakan. Tengoklah bahasa Melayu ni macam mana. Kan? Okey. Baik. Okey. Lagi ada soalan lagi? Tak ada Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Cukup tutup majlis kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa minggu depan semua. Assalamualaikum.